Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Bersama dengan saya Segita dan juga Hawa Rizwana Ridwan pada hari ini 9 Ogos 2021. Ya, kami di Wanita hari ini ingin mengucapkan takziah kepada Syuib sekeluarga, Syuib dan juga anak-anak atas kehilangan seorang ibu dan seorang isteri yang tercinta, Siti Sarah Raisuddin pada jam 5.13 pagi tadi. Kami doakan semoga anda sekeluarga tabah dan kuat menghadapi dugaan ini. Hari Isnin yang cukup sayu buat kita semua dan mungkin kita boleh kita akan bersama dengan Sudirman Muhammad Tahir, wartawan harian Metro yang kini berada di Hospital Chancellor Tuanku Mukris Universiti Kebangsaan Malaysia UKM HCTM untuk mengetahui laporan lanjut. Hello, selamat tengah hari Sudir. Selamat tengah hari. Assalamualaikum wanita hari ini, Hawa. Okey, baik Sudir, mungkin kita boleh Sudir boleh kongsikan bagaimana keadaan terkini di sekitar hospital dan apakah antara proses yang sedang dilakukan untuk pengebumian arwah Siti Sarah? Alhamdulillah, lebih kurang pukul 5 minit sebelum pukul 12 tadi, saya berpeluang untuk menunaikan solat jenazah bersama-sama dengan Syuib, adik bongsu arwah, pengurusnya bersama dengan beberapa kenalan lain. Diberi peluang seramai 10 orang untuk menunaikan solat jenazah, memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Siti Sarah. Dan sebelum itu, beberapa minit sebelum itu, jenazah disempurnakan menerusi kaedah tayamum lah. Disebabkan orang kata jenazah adalah pesakit COVID-19 kan. Dan ketika ini jenazah akan dibawa terus ke tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu Gombak untuk disempurnakan dan difahamkan lokasi pengebumian juga merupakan tempat di mana arwah kepada Allahyarham Siti Sarah dikebumikan di situ. Sudir, kalau kita lihat gambar-gambar yang dikongsikan, Syuib kelihatan begitu tenang sekali. Tetapi Sudir yang berada di situ, apa yang Sudir dapat lihat keadaan Syuib sekeluarga di situ? Betul, saya tiba di sini lebih kurang 9 pagi tadi. Selepas kami menyediakan menghantar semua laporan pagi tadi dan saya terus datang ke hospital bersama dengan rakan setugas Naji. Kemudian terus berjumpa dengan Syuib dengan wajah tugul. Kita nampak dia sangat tenang, dia reda dengan pemergian isterinya. Tidak banyak yang dikongsikan kerana kita faham keadaan Syuib ketika itu. Cuma Syuib ada berkongsi yang mana semalam dia sempat membuat panggilan video, maksudnya nurse memberi peluang untuk menghubungi kali terakhir, melihat kali terakhir wajah isterinya sebelum Allahyarham mengembuskan nafas terakhir lah pagi tadi. Okey, baik. Dan tadi Sudir, ya silakan. Banyak juga lah Syuib dia kerap kali mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia di atas segala doa yang telah dititipkan kepada arwah isterinya sejak dimasukkan ke hospital sehinggalah ke saat ini. Okey, dan tadi Sudir ada berkata yang pengebumian akan berlangsung diadakan di Gombak. Adakah masanya juga telah ditetapkan Sudir? Dijangka lebih kurang pukul 2 petang disempurnakan. Okey, baik. Dijangka pukul 2. Pukul 2 nanti ya. Terima kasih Sudir atas pengembangan yang dikongsikan. Jaga diri ya. Baik, terima kasih Hawa dan juga wanita hari ini. Terima kasih Sudir. Assalamualaikum. Itu dia sedikit perkembangan berkaitan dengan pengebumian arwah Siti Sarah. Kami berharap mereka, keluarga Syuib, anak-anak dan sekeluarga diberikan ruang dan ketabahan untuk menempuh dugaan ini.
Ya, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Siti Sarah dan semua yang telah meninggalkan kita disebabkan COVID-19 ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Syuib sekeluarga tabah dan kuat. Begitu juga anda yang kehilangan insan tersayang disebabkan COVID-19. Anda semua kuat, insya-Allah. Okey, baik. Dan dalam berita seterusnya, semalam Sukan Olimpik Tokyo 2020 telah melabuhkan tirainya dan Datuk Azizul Hasni Awang telah meraih pingat perak buat Malaysia. Jadi di sini kami nak ucapkan tahniah kepada Datuk Azizul Hasni Awang atas pemberian pingat perak itu dan juga tahniah kerana beliau kini juga menimang cahaya mata yang ketiga bersama dengan isteri beliau. Jadi double the joy lah orang kata untuk Datuk Azizul Hasni Awang dan juga tahniah kepada semua atlet negara yang telah pun beraksi di Sukan Olimpik 2020. Terima kasih kerana mewakili negara dan membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia semua bangga dengan pencapaian anda. Saya setuju. Jutaan terima kasih dan jutaan tahniah buat semua atlet Malaysia. Baiklah, kepada anda yang mengikuti Instagram ataupun Facebook WHITV3 tahu apa topik yang kita nak kongsikan pada hari ini. Tetapi jom kita saksikan TikTok pilihan pada hari ini. Wah, dapat popcorn. Bukalah lampu tu, lampu. Kau ni macam-macam lah, mengerah aku je. So pula mengeram mak. Yalah, buka lampu lah. Kau sini tak buka lampu katnya, aku juga kena. Dalam tu, buka popcorn pun garam. Kau punya popcorn, kau suruh aku buka. Tak suruh buka, mak yang buka nanti. Kau tu buka lampu. Fine. Macam mana buka ni? Pisau. Tak ada gunting. Aduh. Sibuk komputer kau ni semua. Sempit. Bila adik memang. Sampah semua buat. Ya Allah Ryan, kenapa kau sedia macam ni nak? Bukan sedia macam tu. Lepas tu Min dia fake. Kau tengoklah dia sedia macam mana. Ya Allah, anak. Hai. Bang, abang tu tak kali Kak Salma minta bukan mentor dah selesai lagi dia. Abang tu, dia dah pergi ke itulah saya kata bang, kalau tak ada dengan dia, saya nak cari dengan dia. Kalau Video last kali tu taktik tu. Ya, betul. Dan mungkin anda di rumah yang selalu memberi letiran ataupun yang selalu menerima letiran. Penatlah dengan letiran-letiran ini. Jadi itu topik yang akan kami kongsikan bersama dengan anda hari ini. Penat kena letir. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Hawa kembali selepas ini di WHI. wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini. Penat kena letih. Itu topik yang kita bawakan kepada anda pada hari ini. Adakah anda seorang yang suka berletih? Adakah anda sedar anda ini seorang yang berletih ataupun tidak? Dan letiran ini seringkali dikaitkan dengan wanita, Hawa. Mengikut kajian, wanita dalam sehari bertutur sebanyak 20,000 perkataan. Manakala lelaki 7,000 sahaja. Tapi tak tahulah sewaktu pandemik ni naik ataupun tidak. Bilangan kata-kata yang dituturkan ataupun letiran wanita ini. Baik, kita akan bersama dengan dua orang
seorang tetamu untuk membincangkan topik kita pada hari ini dan sudah pun terhubung dalam talian adalah Datin Profesor Dr. Mariani Mokno, pakar psikologi. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari. Prof sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Kita juga bersama dengan Puan Zarina Zainuddin. Assalamualaikum Zarina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, belete topik kita pada hari ini. Sebelum kita nak tanya dekat Zarina Zainuddin ni, kita nak tanya dekat Prof dulu. Prof, apa yang membuatkan seseorang itu suka belete? Dia sebenarnya belete ni istilah yang kita sendiri guna pakai. Sebenarnya belete ni lebih kepada memberi informasi-informasi dalam masa yang berterusan. Dalam masa yang berterusan di tempat yang sama, dan kadang-kadang kita suka menjerit-jerit. Dan intonasi suara kita itu sama je. Ini yang menyebabkan orang yang mendengar itu, kalau kita tengok tadi dalam talian tadi contoh-contoh antara suami isteri. Sebab isteri terlalu banyak belete, suami ni sampai menggunakan helah untuk tidak mendengar. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai belete, itulah ya. Okey, Prof. Tapi sekarang ni nak tanya kepada Kak Zarina atau Zarina. Biasanya bila bercakap mengenai leteran ni, wanita lah yang saya seperti yang dikongsikan tadi dikaitkan dengan leteran. Biasanya Zarina berlete sebab apa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Saya pun nak ucapkan takziah untuk Syuib atas pemergian isteri tercinta arwah Siti Sairah binti Raisuddin. Semoga rohnya dicucur rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Amin. Okey, cakap tentang belete ni, saya dengan anak-anak saya ada 2 orang anak autism. Azal dengan Azil. Saya kalau dengan Azal ni saya suka musik-musik dia. Sebab Azal ni dia akan menjawab bila saya cakap, dia akan bagi jawapan. Kalau macam Azil, saya tak boleh belete dengan dia. Saya terpaksa macam menunggu reaksi daripada dia, apa tidak balas dia. Tapi kalau saya ada juga 2 orang anak yang normal, yang saya rasa saya lagi jadi panas dengan anak-anak yang normal ni. Sebab apa? Mereka boleh dengar, mereka boleh bercakap, tapi mereka susah nak bagi feedback pada saya. Sama ada kadang-kadang macam kita macam ibu sekarang ni, kita kan dalam keadaan pandemik sekarang ni. Jadi kita punya tugas tu macam dulu kita sibuk-sibuk dengan syuting-syuting apa semua. Sekarang memang 24 jam kat rumah je lah kerja kita. Kalau lebih-lebih pun kita pergi kedai, pergi beli barang, pergi pasar, beli ikan, sayur macam tu kan. Yang selebihnya kita memang dekat rumah dan kita punya tugas memang tugas sebagai ibu. Jadi memang belete tu biasalah. Jadi sebab saya pastikan anak saya makan sempurna, makan pagi, kita buat breakfast dia sedap. Jadi bila kita nak suruh dia makan pun susah, tu yang sakit hati tu. Jadi saya daripada bawah nak panggil ke atas, Naim! Saya rasa nak pakai loudspeaker. Naim! Adam! Lepas tu dia cakap, lepas tu dia bila dia turun tu dia dengan muka selamba. Yang tengah walking kat belakang tu siapa, Kak Zarina? Macam jalan dekat belakang tu. Oh ni Azil. Hari ni kena leteran tak, Azil? Hai Azil. Dah beli surat khabar kan? Ni mak surat khabar. Azil ni dia tak tahu cakap, dia tahu nak surat khabar je hari-hari. Tadi dia punya time surat khabar dia, pagi-pagi saya kena hantar bilik surat khabar. Kalau lambat, saya kena. Bagus je, suka baca. Saya tengah masak, dia nak juga. Jadi kadang-kadang waktu tu bila dia nak tu susah sikit lah. Sebenarnya saya kena tutup api, saya kena pergi. Tapi kadang-kadang bila kita tengah masak, macam mana kita nak? Ni kita mesti nak teruskan masakan tu kan. Kadang-kadang dia menuntut kesabaran kita lah. Anak-anak ni memang menuntut kesabaran kita lah. Memang belete tu, saya selalu belete dengan anak saya yang normal ni, anak Naim dengan Adam ni. Tapi dia orang buat pekak je. Ya. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Jadi kita jadi sakit hati. Sampai ada ketikanya saya merajuk, saya kata, saya tak nak bercakap dengan orang.
Silent treatment lah. Saya diam. Bila saya diam, lebih saya nangis. Barulah dia orang bagi perhatian kat kita. Ibu kenapa? Ibu okey ke? Ibu macam ni. Barulah dia tengok saya macam tu, dia dah mula keluar air mata. Saya buat kerja, saya buat dia bodoh kan. Barulah dia kelas kabut. Nak cuci pinggan lah, nak buat itulah, nak buat inilah kan. Jadi saya rasa masa dalam keadaan kita yang tengah pandemik ni, kita dengan keluarga, masa ni lah kita ajar anak-anak kita cara-cara untuk buat kerja-kerja rumah, apa-apa yang patut, kalau masuk-masuk baju kat mesin. Yang dulu diorang lepas pandang, masa ni lah vacuum rumah, kemas bilik dia orang sendiri, kemas peti ais, keluarkan mana barang-barang yang dah expired ke apa. Semua kita kena ajar dia orang lah, kalau tak dia orang takkan buat. So, memang berletih tu, saya rasa berletih tu perkara yang mesti perlu. Ibu tu memang kena ada leteran. Betul, saya setuju. Tadi mak pun ni kan, tadi kita dengar cara bebelan seorang Zarina Zainuddin ni. Nyaring kita dengar. Kita nak tanya dekat Prof. Mariani ni, ada jenis-jenis leteran dan intonasi yang berbeza ke dalam leteran ni? Ya. Saya tadi suka dengar apa yang Zarina sebut tadi. Sebab kita nak berletih ni sebenarnya adalah tutur kata kita yang berkesinambungan, tak berhenti. Contohnya, kalau Zarina sendiri panggil anak, ini kadang-kadang bukan kita nak panggil anak untuk turun makan, tapi kadang-kadang panggil suami nak turun makan pun rasa bertahun-tahun nak tu. Dah sejuk panas semula. Jadi mulalah kita membebel. Jadi bukan terhadap anak saja, ahli keluarga dalam rumah tu memang kena bebel. Cuma sekarang kalau kita nak elakkan bebel, terutama anak yang 7 tahun ke bawah, supaya kita latih dia untuk mendengar. Malah kalau yang lebih dewasa seperti anak Zarina tu masih boleh lagi. Kerana kalau saya lihat tadi, dia ada intonasi dia yang tertentu. Kerana bebelan ini sebenarnya adalah arahan. Kita nak suruh anak kita kemas. Okey, kemas mainan ni. Kadang-kadang instead of kata, okey, adik nanti kemas ya. Kadang-kadang bebelan itu bermula daripada soalan. Kenapa tak kemas ini? Nanti kalau terpijak jatuh, kalau mama jatuh kan dah susah, bla 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 bla. Jadi dia jadi drag. Sebenarnya tujuan kita ialah untuk suruh dia kemas. Jadi kenyataan itu harus lebih kepada ayat kenyataan, bukan ayat pertanyaan. Itu contoh je lah ya. Tapi tak semua perkara-perkara ini sesuai. Dia lihat pada karakter anak itu sendiri. Contohnya tadi kalau Zarina kata, salah satu daripada apa yang Hawa sebut tadi ialah intonasi. Harus berbeza-beza supaya kita tidak dikata letih. Yang kedua ialah dapatkan perhatian anak. Baru dia dengar. Baru kita tak payah berletih. Jadi cara Zarina tadi ialah buat diam. Dah tak tahan tu memanglah mengalir air mata Zarina kan. Jadi kita dapat tarik perhatian. Tapi kalau anak yang kecil, kita tarik perhatian, kita tarik dia, kita dudukkan dia, kita tengok dia, kita sentuh bahu dia. Itu anak yang kecil. Tapi kalau anak yang besar ni, itu dia cara Zarina. Kita dapatkan perhatian dulu. Kadang-kadang kalau orang yang lebih dewasa, contohnya suami, abang atau kakak, kita panggil turun makan pun kadang-kadang Zarina susah nak turun. Kadang-kadang guna itu 2-3 kali panas kan. Jadi akhirnya kita berletih. Dan bila kita berletih, ada anak-anak yang bijak pandai pula kata, Mama, dah cukup kotak ke dalam otak tu? Dah cukup patah perkataan ke? Jadi dia pula yang membebel kepada kita. Jadi kita seolah-olah dianggap kita naik. Padahal kita sebenarnya nak bagi kenyataan. Sebab itu saya kata perlu ada intonasi, perlu tarik perhatian dia. Dan kalau boleh lah kan, kalau kita tak nak di label tu, tapi tak boleh nak elak Zarina kan. Kalau dia tahu, kita berletih. Lain lah kalau kita ada intercom dia lain lah Prof ya. Anak dulu dengan anak sekarang lain. Beza ya. Anak-anak dulu kita dengar suara, macam saya dulu duduk dengan atuk nenek saya, dengar suara atuk saya balik pun saya dah takut. Alamak dia dah balik. Orang tua dia dah balik. Alamak takut. Betul. Tapi budak-budak sekarang kalau kita cakap dengan dia, kenapa? Apa? Dia pandang muka kita tepat kat mata kita. Jadi kita kadang-kadang tak ada jawapan. Ya Allah. Betul. Ya betul. Jadi leteran ni bukanlah dikatakan kita ni suka berletih, tetapi ada sebab yang membuatkan kita terpaksa cakap begitu dengan tujuan untuk dia dengar. Tapi kadang-kadang cara kita tu saya rasa perlu pelbagai jugalah. Sampai kadang-kadang sampai dah tak tahan tu yang kadang-kadang kalau Zarina menangis, kalau saya tak nak buat apa dah. Senduk sendiri, makan sendiri, panas sendiri. Baru kita dapat tarik perhatian.
baru dah cukup kuota kan. Betul. Prof dan Zarina, kadang-kadang ialah kita bercakap mengenai perbezaan zaman ni. Yang dulu-dulu kalau jeling tu dah cukup, tak perlu meletih sekarang dah ni. dengar cakap dah. Tapi yang zaman sekarang ni Prof, mungkin Prof boleh kongsikanlah sesuai ataupun tidak kita berletih dengan budak-budak zaman sekarang ni, terutamanya mungkinlah sekarang waktu pandemik, anak-anak tak pergi sekolah, duduk di rumah, ibu dan ayah work from home, stres. Mungkin penggunaan perkataan sewaktu berletih itu tidak sesuai yang boleh memberikan impak psikologi terhadap anak itu. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Ya, dia sebenarnya memang patah perkataan itu penting. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita nak bagi arahan, kita jangan buat dalam bentuk pertanyaan, tapi kita buat dalam bentuk kenyataan. Contohnya, kalau dia tak mandi lagi, ni azan maghrib dah, dia masih lagi tengok depan TV. Jadi lama kita naik atas, kita bawa turun rotan. Lepas tu kita tanya, nampak tak apa ni? Prof? Okey, sementara tu kita nak tanya dekat Zarina dululah. Jadi kita tengok beza tu ya, kita tengok perkataan-perkataan itu. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi ialah psikologi anak-anak ini ialah kita jangan bagi terlalu banyak arahan. Sebab kita sebagai manusia pun proses maklumat tu tidak boleh lebih daripada banyak-banyak patah perkataan. Contohnya Zarina ya, dan Hawa dan juga siapa lagi? Sugita. Ya. Kita akan kata, okey, adik lepas makan ni basuh pinggan, lepas basuh pinggan, tangkupkan dan pastikan kering untuk dimasukkan dalam almari. Tu dia. Apa tu? Jadi budak tu pun nak digest. Saya kalau saya bercakap macam tu dekat anak saya Azhar tu, dia akan cakap, pilih mana satu? Nak yang ini ke yang ini? Mana satu. Sekarang pilih mana satu. Jadi maknanya kita tak kira lah anak normal ke ataupun anak-anak yang anak istimewa kita ke, kita kena bagi satu arahan. Tak boleh bagi banyak-banyak kerja pada mereka. Kalau kita, okey, Naim cuci pinggan, Adam mop lantai, dah tu. Jangan banyak-banyak supaya nanti orang rasa terbeban. Betul. Itulah betul. Terbeban macam-macam benda aku kena buat kan. Sebab dia tak boleh proses maklumat yang begitu banyak yang membuatkan dia berakhir dengan dia buat bodoh aja. Jadi kita ni pun panas hati sebab ada ibu yang nak kerja tu nak cepat je. Seorang anak buat 3-4 kerja. Jadi perlu dielaklah supaya kita tidak dilabel sebagai asyik membebel saja. Ya, orang kata information overload, banyak sangat arahan yang diberikan. Tak tahu nak buat yang mana satu. Ya, betul. Baik, Hawa dan Prof dan juga Zarina, kami nak dengarkan dulu apa pendapat orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan. Mestilah rindu, lagi-lagi sekarang ni kan dah berapa lama tak boleh balik kampung. Walaupun mak call hari-hari, membebel, berletih online ni, on the call ni, dia feel dia tu kurang sampai lah. Tak sama macam yang kita jumpa depan-depan tu. Walaupun bebelan dan leteran sebelum ni bukanlah satu benda yang saya suka, tapi bila dah terlalu lama tak berjumpa tu, dia jadi satu kenangan yang dirindui lah. Kalau tanya rindu tak rindu tu memang rindu lah. Mak kan semua benda dia akan pesan, tapi yang paling saya ingat bukanlah berletih, tapi lebih kepada pesanan. Mak saya pesan bila dah jadi isteri ni, walau sibuk macam mana pun kita kerja, walau susah macam mana pun, rumah tangga dengan makan minum suami itu tetap menjadi keutamaan. Satu pesanan mak saya yang paling saya ingat sampai hari ni ialah bila mak saya, bila dia lipat baju, bila dia terjumpa seluar kecil saya tu, kalau koyak memang dia akan membebel lah. Dia kata bayangkan kalau aksiden, lepas tu kalau ada orang nak tolong, dia tengok kat bahagian tu koyak, Allah, dah malu kat situ kan. Lepas tu kalau pergi hospital, nampak kat nurse, nampak kat doktor, tak ke malu. Itulah saya sampai hari ni pesanan tu saya ingat, kalau koyak memang saya akan terus beli baru. Masing-masing ada letiran daripada mak. Hawa, pagi tadi kena letih tak dengan mak? Alamak, pagi tadi tak kena. Tak boleh cakap sekarang. Nanti balik pintu kunci. Okey, saya masih ingat setiap kali balik daripada sekolah, letirannya adalah letak kasut dekat dalam syurat. Kalau tak letak kat kasut tu, petang tu kasut saya tidak akan kelihatan dan keesokannya kenalah cari kasut. Itu dendanya. Setiap daripada kita ada pengalaman diletih kan, bila datang kerja sunyi semacam rindu pula dengan suara mak. Okey, kita nak tanyakan kepada Zarina. Zarina tadi kongsikan
kan, kalau dekat Azal caranya lain, Azil caranya lain, salah seorang perlu dibebel. Tetapi pernah tak Zarina rasa terlalu penatnya nak membebel sebab bila cakap tak dapat apa yang nak disampaikan tu, dan apa yang Zarina lakukan selepas itu? Saya kalau dah habis ayat tu, saya diam, saya buat sendiri kerja dan saya merajuk lah. Saya selalu macam kalau dengan anak-anak memang mungkin dulu mak saya kata kalau kau dah ada anak kau baru tahu. Pasti sekarang ni bila dah ada anak baru saya tahulah memang betul. Kita akan jadi sensitif sebab anak. Bila anak kita cakap sikit benda yang tu kita tergurus hati, kita akan jadi merajuk, kita akan jadi macam sampai hati lah buat ni, sampai hati kecil hati ibu. Lepas tu baru saya teringat lah aku dulu buat macam tu kat mak aku ni. Dulu Zarina. Baru saya ingat, oh ya betul lah dulu kan selalu suka melawan-lawan mak ni kan. Anak buat kat kita kan. So benda ni dia akan datang balik kat kita. Bila kita dah ada rumah tangga, dah ada cahaya mata, datang balik kat kita. Jadi kita kena dengar cakap orang tua lah. Dia bebel-bebel macam mana pun, itu mak kita terimalah seadanya. Itu adalah mak kita, terimalah. Dia nak bebel ke nak apa ke, yelah macam tu je lah. Zarina, biasanya kalau anak-anak ni dileteh, dia rasa macam kena marah. Tapi sebenarnya apa yang diharapkan oleh seorang ibu selepas beleteh tu? Kita nak dia dengar dia buat kita nak dia dengar arahan, bukan nak suruh kita nak mengarah dia. Sebenarnya kita nak dia jadi seorang manusia yang sempurna kalau boleh. Sebagai seorang ibu semua nak anak dia buat yang elok kan. Tapi anak ni dia rasa macam kita torture dia pula kan. Alah ni mak ni ibu ni nak suruh buat tu, nak suruh buat ni, bising. Anak kita tak suka kita bising sebenarnya. Dia dengar apa lagi? Dia macam tu kan. Jadi kita ni bila dah banyak dia kita rasa macam macam tu kau ya. Kita jadi kecil hati pula kan. Kita nak kalau boleh bila kita terpanggil tu dia terus datang. Ya ibu, saya ajar anak saya macam tu. Bila apa-apa, ya ibu, ada apa ibu? Kenapa ibu? Dia kata, kadang-kadang anak saya yang normal dia, kalau anak saya macam Azal dia akan, baik ibu, terima kasih ibu. Anak saya yang normal dia akan cakap, ibu ingat saya berlakon drama ke ni? So, dia kata, ibu be natural, dia kata, okey, ibu nak macam mana? Okey, ibu nak macam mana? Okey, saya buat. Okey. Tapi ibu jangan bebel lagi lah saya bingit telinga. Okey, dan Prof, menarik apa yang Zarina kongsikan tadi, tapi saya ada terbaca satu artikel Prof di mana salah satu faktor orang meleteh adalah sebab kurang perhatian. Mungkin dalam konteks suami dan isteri Prof. Adakah betul Prof meleteh disebabkan kurang perhatian? Dia kadang-kadang kita beleteh ada banyak sebab. Tapi kita boleh katakan salah satu sebab ialah kurang perhatian. Sebab kalau kita tak mengeluarkan suara, dia mungkin tak dengar pula. Dah kita tak keluar suara pun dia tak pandang. Jadi kita cakap pun dia tak pandang. Jadi lama-lama suara makin kuat. Tapi sebenarnya pada saya, leteran ni ataupun membebel ni di satu sudut bagus ya Zarina, dan yang lain-lain memang bagus kerana leteran itu yang membuatkan kita ingat sehinggalah kita ada anak dan hingga ada anak cucu. Walaupun sekarang saya ada anak cucu, saya ingat lagi apa mak dan abah saya cakap kerana leteran mereka. Jadi kalau ada, saya rasa tak ada ibu yang tak beleteh. Cuma perkataan yang digunakan itu, maka itulah yang diguna pakai pula oleh orang yang tak suka kita cakap banyak. Sebenarnya beleteh ni cakap banyak itu je, dan cakap banyak itu untuk nasi sama. Mungkin lepas ni kita nyanyi pula. Mungkin Zarina pandai menyanyi, mungkin lepas ni menyanyi pula sambil bercakap sambil menyanyi. Sedap dengar ya. Jadi maksudnya sekarang ni tak salah membebel. Tapi kalau dah keterlaluan tu kadang-kadang kita naik penat. Penat sehingga lama-lama kita jadi merajuk. Bila dah merajuk tu, dia orang akan kata, rindu pula kenapa awak tak membebel lagi. Ya, di penghujung perbincangan kita ni, kita nak tanya kepada Zarina, pengalaman sebagai seorang anak, kini sebagai ibu, bagaimana untuk beleteh ataupun menasihati anak ni dengan cara yang lebih positif untuk menjadikan mereka insan yang lebih baik? Zarina. Okey, bila kita beleteh ataupun kita nak menyampaikan sesuatu pada anak kita, kita nak minta dia dengar arahan kita, gunakan ayat-ayat yang lebih eloklah, supaya anak-anak ni dia ikut tau. Apa yang ibu dia cakap, apa yang ibu dia buat, dia akan rasa macam kalau ayat tu tak bagus untuk dia, dia akan komplain balik kat kita.
So macam saya kat rumah, kita gunakan ayat-ayat yang biasa lah, macam yang lebih sopan lah. Jangan gunakan perkataan-perkataan yang tak baik kan. So kita nak mengamuk macam mana sekalipun, tak apalah kita panggil nama dia, tapi janganlah panggil nama dia monyet apa, janganlah macam tu kan. So kita bagi nama dia juga, kadang-kadang dah geram sangat, bagi nama penuh. Naim binti bobo dan bapak sekali. Jadi bila dia dengar tu, tu datang kan. So maknanya kita kena cakap dengan elok lah, sebab apa yang saya belajar, sebenarnya saya banyak belajar daripada anak sendiri. Anak saya sebenarnya mengajar saya balik, oh macam tu. Anak-anak ini dia akan jadi, kita nakkan anak kita hormat kita, atau anak kita hormat kita, ataupun anak kita takut dengan kita. So bila kita nak anak kita hormat dengan kita kena jaga perasaan dia, kita kena selalu dekat dengan dia, tanya masalah dia. Kadang-kadang anak remaja ni dia tak nak share masalah dengan kita. Sebab apa? Dia rasa macam dia lagi dekat dengan kawan-kawan dia. Even di waktu pandemik ni dia orang boleh VC apa semua, boleh pakai internet kan, boleh berhubung dengan kawan-kawan. Tapi bila kita rapat dengan diorang akan beritahu, okey, tapi ibu jangan beritahu abah ya, macam tu. Okey, maknanya dia akan share dengan kita. Tapi kita gunakan cara pendekatan macam saya dengan anak saya. Saya awak, saya awak, saya awak. Sampai macam tu sekali saya nakkan anak saya dia senang dengan saya. Pendekatan itu penting lah. Saya ada seorang anak, anak saya yang Naim ni, dia pendiam langsung kalau cakap satu batang dah makan, nak makan ni. Jadi kita alamak, susahnya kita nak bercakap dengan dia kan. Tapi bila saya congkel saya dapat, dia macam ni, kena cakap betul cara macam ni. Dia tak suka orang ramai dengar. Setiap anak berbeza. Dengar perbualan. Okey, baik. Jadi di sini kita perlu tahu setiap anak mempunyai orang kata pattern mereka sendiri. Jadi pendekatan pendekatan itu penting. Baik Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit nasihat buat ibu bapa di luar sana ataupun suami isteri bila nak meleteti. Bila boleh kita elakkan letiran ini? Sebab penat, yang dengar pun penat, yang melete pun penat. Okey, kita sebenarnya wanita ni memang suka belete. Saya tak nafikan belete, tapi kalau pada saya cakap bahasa bagus sikit tu cakap banyaklah cakap banyak. Zarina kan cakap banyak. Macam kita ni dicop sebagai kuat belete pula kan. Jadi yang paling penting ialah untuk elakkan orang kata kita belete dengan anak-anak, sebab anak-anak ni berbeza. Tapi kalau saya boleh bagi yang umum lah dapatkan perhatian mereka. Dan untuk dapatkan perhatian agak berbeza daripada seorang individu pada individu yang lain. Kalau macam Zarina tadi, itu cara dia. Kalau saya, cara saya lain. Berterus terang, jangan guna perkataan don't, guna perkataan push. Jadi ayat tu mesti lembut. Ada anak yang kadang-kadang bila kita panggil nama penuh dia dah faham. Kalau macam anak saya sendiri, dia panggil anak dia yang hanya umur 1 tahun setengah tapi dah pandai. Kalau nak juga mainan tu, tapi bila disebut nama Hana Batrisha, dia akan senyap, terus menangis. Jadi di situ kita dah latih dia. Dan kalau kita nak bebel, kalau kita nak bercakap tu Zarina, tadi saya ingat Zarina kata di atas kita bawah. Kalau boleh dia dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang tak nak juga. Kalau dia ke atas, takkan kita pun nak naik ke atas kan. Jadi nak tak nak kita berdek. Tapi kalau boleh dia dekat dulu baru kita bagi. Dan kalau saya setuju Prof. Terima kasih Prof atas peringatan itu tadi. Prof, kami kesundukan masa Prof, tapi terima kasih banyak-banyak Prof dan juga Zarina atas perkongsian tips-tips dan sebagainya. Jaga diri kedua-duanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita berehat seketika, kami ingin kongsikan kepada anda, nantikan segmen Sapuan Ayam dan Sapuan Tuna Ladies Choice pada hari Rabu 11 Ogos bersama kami, di mana kami akan bersama-sama Mia Sarah dan ibunya untuk perkongsian hidangan mudah lagi berkhasiat. Kita rehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti biasa kami ingin ingatkan anda berkaitan dengan status COVID-19 dan seperti mana kita tahu semalam kita telah pun mencatatkan kes kematian yang tertinggi dan seperti biasa juga kami ingin mengingatkan anda supaya sentiasa berdisiplin walaupun sudah pun mendapat vaksinasi kita harus patuhi SOP sepenuhnya dan bilangan kes kematian yang direkodkan semalam adalah sebanyak 360 kes dengan 85 kes daripadanya adalah brought in dead. Okey, baik. Dan semalam juga kita
telah pun mendengar perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran yang akan diberikan bermula daripada esok. Tapi itulah, kita harus ingat yang kelonggaran-kelonggaran ini akan mengikut negeri-negeri dalam fasa-fasa yang tertentu. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Bagi negeri-negeri dalam fasa pertama, kita semua boleh ke rumah-rumah ibadat, boleh ke masjid, dan bagi negeri-negeri dalam fasa kedua dan ketiga, anda sudah pun boleh mula dine in ataupun boleh makan di luar, tetapi ingat anda masih lagi harus mengikut SOP sepenuhnya dan anda perlu mendapatkan vaksinasi kedua-dua dos anda selengkapnya dan 14 hari selepas anda mendapat kedua-dua dos anda. Okey, itu sedikit update berkaitan dengan COVID-19. Anda perlu ambil tahu apa antara kelonggaran-kelonggarannya. Baik, dan esok adalah sambutan Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram. Jadi kita ada perkongsian yang menarik buat anda bersama dengan Hawa. Silakan Hawa. Terima kasih Sugita. Ya, esok seperti dengan sambutan awal Muharram, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rukman, iaitu seorang pendakwah bebas. Baik, Ustaz bersama kita dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawa dapat dengar Ustaz ke? Dengar dengan jelas Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Hawa dan juga Suji di studio. Ya, Ustaz. Sebelum kita meniti hari esok, apa kita sebagai umat Islam perlu bersedia? Dari segi apa yang perlu kita bersedia, Ustaz? Ya, Hawa dan seluruh penonton-penonton wanita hari ini, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekira-kira kalau kita tengok dari segi kalender, kita dah berada di hujung tahun lah. Yeah. Ini kalau kita kira Hawa dalam konteks kalender hijrah. Dipanggil kalender hijrah. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ni bulan terakhir dan bermakna selepas bulan Zulhijjah akan masuk bulan Muharram, berarti itu ialah awal tahun bagi kalender hijrah ataupun bulan pertama bagi kalender hijrah. Baik. Dalam konteks sambutan pula, Ustaz rasa kat sini Ustaz nak tekankan dulu bahawa bukanlah ada sesuatu yang khusus dalam Islam ini dalam konteks sambutan Ma'al Hijrah ini sebagaimana kalau kita melihat kepada sambutan Ramadan ataupun Hari Raya Idul Fitri. Tetapi pertama, ini sebagai kita nak membesarkan kalender hijrah kita. Kerana kita kesedia maklum bahawa kalender hijrah ini diambil sempena daripada penghijrahan Rasulullah SAW dari segi perkiraan tahun dia. Jelas Baik. Jelas, yang kedua, dia sebagai option untuk kita. Maknanya kalau selama ni atau sebelum ini orang buat sambutan pada tahun Masihi. Jadi sedia maklumlah tahun Masihi ini sambutan tahun baru, dah ada kaedah-kaedahnya, konsepnya dan sebagainya. Maka ini sebagai dipanggil badil ataupun sebagai option, sebagai ganti. Apa yang boleh kita, alternatif kita, maknanya kalau kita tak sambut tahun baru Masihi, maka baiklah kita sambut tahun baru Hijrah, lebih berfokus ataupun lebih ada makna. Okey, dalam konteks sambutan tadi. Cuma kalau kita kata persediaan, oleh kerana dia bukan suatu yang dikhususkan macam bulan Ramadan, macam Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, maka dekat sana sebenarnya persediaan ini adalah pandangan-pandangan yang diutarakan oleh para ilmuwan kita, Hawa, para ulama-ulama kita yang terdahulu. Jadi sebab itu kita tengok sebenarnya ada macam-macam kaedah yang orang guna, dan di Malaysia yang popularnya ialah kita mengadakan ataupun kita membaca surah Yasin ataupun sebahagian daripada Al-Quran. Sebab itu Ustaz sebut daripada awal Hawa bahawa dia tidak ada satu pengkhususan. Ya, tidak ada satu pengkhususan macam kita solat tarawih kan. Solat tarawih itu kan khusus. Yang ini tidak. Jadi oleh kerana itu kebiasaan kita baca surah Yasin di Malaysia. Jadi kita nak faham bahawa surah Yasin itu sebahagian daripada Al-Quran. Maknanya Hawa, kita nak bagi tahu bahawa
untuk kita nak menyambut kedatangan tahun baru kita sebagai alternatif, kita nak tukar daripada tahun Masih yang selalu orang sambut. So apa yang kita buat? Kita buat pengisian awak, maksud dia. Faham tak? Maknanya kita orang Islam sambut tahun baru hijrah itu ataupun tahun baru kita dengan ibadah, dengan tanda syukur. Kerana syukur ni dimanifestasikan ataupun kita kena zahirkan, tampilkan dia dengan ibadah. Dia tak boleh tak tentu hala. Sebab apa? Kita ni pasal Allah Ta'ala yang panjangkan umur. Betul tak? Awal kan? Betul, Ustaz. Allah yang bagi kita masa tahun ganti tahun macam gitu. Sebab itu maka kita isi dia dengan ibadah. Sebenarnya tidak ada yang khusus awal. Cuma yang biasa kita baca Yasin, dan kita ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Itu pun sama juga awal. Siapa yang nak berdoa silakan, yang tak nak berdoa pun tak ada masalah. Tapi eloklah berdoa. Lebih-lebih lagi awal Suji sebut tadi, dengan kematian yang semakin meningkat sebagainya, kita ambil peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik Ustaz. Ustaz, kita dengan konsep hijrah ini, terutamanya sekarang di kala pandemik COVID-19, macam-macam perasaan, macam-macam dugaan yang kita lalui. Bagaimana untuk kita sesuaikan konsep hijrah kepada diri kita sebagai individu untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk menyesuaikan diri dengan norma baru, dengan pandemik ini, Ustaz? Allahu Akbar awal. Ustaz, sebenarnya awal tanya soalan tu kalau boleh tunjuk kat kamera, Ustaz tunjuk ni. Meremang bulu rumah awal. Alamak. Bukan apa. Sebab apa? Sebab Ustaz rasa apa lagi yang kita nak tunggu ataupun signal apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala uji kita 2 tahun ini dengan COVID, dengan pandemik ini, dengan wabak yang bukan sekadar wabak, bukan sekadar hilang kerja, bahkan kita hilang ramai kenalan, kita hilang sanak saudara, bahkan keluarga terdekat kita. Jadi apa lagi yang kita nak tunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kalau hawa sebut tentang penghijrahan, Ustaz kata this is the right time, this is the best period. Kenapa? Sebab manusia ni hawa biasanya apabila dalam kesusahan, momentum dia untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, dia lebih kuat momentumnya berbanding dalam kita senang-senang. Jadi sebab itu kalau hawa tanyakan begitu, Ustaz nak ajak penonton wanita hari ini semua untuk kita menilai balik, tengok balik, khususnya soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya soal kewajipannya, soal sunat-sunatnya. Kenapa? Banyak hari ini hawa benda yang unsangkable. Maknanya kita tak terjangka pun, kita tak terfikir pun. Kadang-kadang tiba-tiba je kita dapat tahu orang ni meninggal, orang tu meninggal. Kita rasa macam dah tak sempat nak menepis cerita pasal orang meninggal ni. Sampai kadang-kadang ada setengah orang dia tak sanggup nak tengok dah apa-apa media. Sebab apa? Ceritanya meninggal. Kalau hawa perasan, dah macam medan perang kita ni. Betul tak? Betul, Ustaz. Macam medan perang. Sebab apa? Kita seolah-olah dengar kubur di sana orang meninggal, kubur di sana orang kena tengok. Seolah begitu. Jadi kalau kita sebutlah, maka apa lagi yang kita nak tunggu? Apa lagi yang kita nak tunggu untuk kita do something yang lebih baik sebagai kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua konteks. Sebab itu hari ini adalah the best period untuk kita move. Kita nak buat movement yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, this is the right time, this is the best period. Ustaz biasa aku minta maaf kalau cakap orang putih itu Ustaz tengah marah. Tak apa Ustaz. Ustaz, ini masa yang terbaik, ini masa yang paling tepat untuk kita berhijrah. Ustaz, kalau boleh kita nak dengarkan kata-kata semangat daripada Ustaz untuk berhijrah memerangi pandemik COVID-19 ini supaya kita semua tak putus asa untuk patuh kepada SOP, tak putus asa untuk sama-sama nak berjuang habis-habisan untuk kita putuskan rantai COVID-19 ni, Ustaz. Betul Hawa. Kita sekarang ni sedang dalam medan perang untuk menghadapi satu wabak yang lebih berat lagi. Ustaz cukup yakin bahawa peperangan lebih sulit berbanding dengan peperangan dalam medan perang. Kenapa? Medan perang musuh itu kita nampak. Kita dapat tahu di mana kedudukan musuh. Tetapi medan perang ini Hawa, kita tak tahu di mana musuh tu.
silap-silap kita yang bawa musuh tu balik ke rumah. Allahu Akbar. Sebab itu saya nak bagi tahu begini. Ada satu sahabat Ustaz, dia nukil dekat Facebook dia. Ustaz, mungkin bagus untuk kita kongsikan juga. Saudara Romizal dia tulis, Ustaz tersentuh apa dia sebut. Dia kata hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri, kata dia. Allah. Hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri. Maksudnya, hari ni kalau kita memang dengan pandemik, itu realiti dia haru. Maka kita berjuang habis-habisan. Kalau itu boleh untuk memutuskan, maka kita putuskan. Tapi kalau ditakdirkan kita syahid. Itu sebab itu dia kata, hidup berjuang lebih baik daripada mati menyerah diri. So, daripada kita bersengaja lah, tak payahlah nak jaga SOP ni. Kita, walaupun tadi Suji ada bagi tahu boleh dine in sebagainya. Ustaz sendiri orang jaga, ada kedai makan. Orang rumah Ustaz bagi tahu macam mana bang, kita nak buka ke dine in. Ustaz kata tak payah dulu. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita khawatir. Kalau dengan cara itu kita nak bekerjakan sangat semata-mata nak minum teh aja, akhirnya kita terkorban. Ini yang kata tadi. Lebih baik untuk berjuang daripada mati menyerah diri. Maka kita berjuang sungguh-sungguh. Ini bukan benda main-main benda bukan main-main. Tolak tepilah soal konspirasi tak konspirasi, itu mungkin wujud. Tetapi soalnya kita hari ini sedang berdepan dengan satu yang benar-benar betul-betul wujud. Betul, dan Ustaz. Bukan kita sendiri untuk sama-sama berjuang, kerana hijrah ini adalah satu perjuangan. Itu yang kalau boleh kita nak relate dengan semangat hijrah kita pada tahun ini, insya-Allah. Ya, untuk berhijrah perlukan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih baik, Ustaz. Ustaz, setiap kali menjelang tahun yang baru ada semangat yang baru. Tetapi bila ada masalah sikit je di pertengahan tahun, kita akan salahkan tahun itu. Bagaimana untuk kita berhijrah untuk menghadapi tahun yang akan mendatang ini dengan tenang walau apa pun dugaan kita. Berhijrah untuk menerima dan memperbaiki diri, Ustaz. Allahu Akbar. Sebenarnya itulah kita manusia. Kita akan sentiasa berada pada satu saat di mana kita ni akan start, kita panggil. Kita akan rasa jam ketika tu. Sebab itu Nabi SAW ketika mana Nabi rasa berat dengan suatu ujian, Nabi baca satu zikir. Yang ini boleh kita amalkan selalu. Ini kalau siapa yang menonton kita hari ini boleh tengok balik dekat wanita hari ini dekat dalam Facebook, insya-Allah boleh amalkan. Nabi baca apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sambil kita niatkan dalam hati, ya Allah, aku dah tak tahu lagi nak berpegang dengan siapa, ya Allah. Aku harap belas ihsan kau, ya Allah. Hari ni kau tolong aku, ya Allah. Aku dah cuba sebaik mungkin untuk jaga anak isteri keluarga aku daripada wabak ini. Selebihnya aku minta belas ihsan kau. Jadi sebab itu memang kita dalam keadaan nyawa mungkin kita rasa dipanggil kolak, rasa jam kita sebab tak kena. Niaga kita, bekerja kita, soal kehidupan kita, semua sebab tak kena. Tapi bersabarlah. Kita dah 2 tahun kita lalui. Kalau kita tengok yang lepas 2 tahun dah. Bukan 2 hari, bukan 2 bulan. Daripada Ustaz rasa sebelum ni Ustaz lah dekat Hawa dekat sana tu, hari ni Hawa di sana, Ustaz di sini. Sampai macam itu keadaan kita. Maka sikit lagi kita di hadapan, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Maka jangan sedih, la tahzan. Rasa apa ni awal kita panggil, rasa jam, rasa nak mengalah tu ada, itu standard. Tapi kena bangun balik, minta kepada dia. Tuan-tuan percayalah, kita tidak ada lagi kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berganding tahu bersama-sama semua sekali. Ustaz nak sebut dah halang-halang tanya hari ni. Ustaz nak sebut semua kita hari ni tinggal dululah apa benda yang ada dalam kepala kita. Kita sama-sama membantu bahu-membahu untuk menyelesaikan isu wabak yang begitu hebat ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat memudahkan semua pihak. Ustaz minta sangat. Ini kali pertama Ustaz cakap secara live ni, Ustaz minta pemimpin-pemimpin yang ada di atas sana supaya bertenang-tenang. Kita yang di bawah ni semua dah, Ustaz rasa
Kadang-kadang ada tengok kawan-kawan yang dah tak boleh nak apa kata orang panggil, dia tak boleh nak survive dah. Ya. Jadi sebab itu kita minta supaya yang di atas sana bertenang-tenang lah. Ya, Ustaz. Yang orang yang haru, yang tak tahu nak buat apa dah. Ini bukan masa yang kejap. Maka kita minta supaya pemimpin kita. Hari ini Ustaz cakap apa? Pemimpin kita. Supaya berfikirlah tentang kita di sini. Jangan memikirkan soal politik masing-masing. Hari ini maafkan saya Ustaz kalau saya mencelah. Supaya masing-masing memikirkan soal kita. Ini waktu kita, kami ni kekuatan kadang-kadang hilang separuh. Maka dengan mudah-mudahan semuanya berganding bahu-membahu, kita sama-sama dapat untuk terus ke depan. Baik, Ustaz. Ustaz, maafkan saya, masa sangat-sangat mencemburui kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Tapi kalau boleh secara ringkasnya, Ustaz jelaskan bila waktu yang sesuai untuk kita baca doa hujung tahun dan doa awal tahun, waktu yang paling sesuai, Ustaz? Okey, simple je awal. Bagi yang nak baca doa awal tahun ataupun doa hujung tahun, dia begini, hari dalam Islam dikira berubah apabila waktu maghrib masuk. Jadi maknanya, kalau kita hari ini, kita maghrib, nanti azan saja maghrib, bermakna kita dah masuk 1 Muharram. So kalau nak berdoa akhir tahun, sebelum maghrib. Lepas asar tu dah boleh berdoa, tak ada masalah. Ya, dia tidak ada waktu yang khusus. Sebab kita dah sebut, dia bukan satu amalan yang khusus. Ya, jadi boleh lepas asar tu dah boleh doa. Atau sebelum maghrib tu pun doa boleh. Doa masing-masing pun panjang menor pun. Ya. Lepas solat maghrib ataupun lepas azan maghrib tu boleh baca doa awal tahun pun boleh, lepas solat maghrib pun boleh. Tak ada masalah. Okey, harapnya penonton WHI dapat gambaran yang jelas apa yang dikongsikan oleh Ustaz pada hari ini. Terima kasih Ustaz atas masa yang diluangkan bersama Wanita hari ini. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada anda penonton Wanita hari ini, sebelum kita rehat seketika, saya ingin kongsikan kepada anda untuk nantikan segmen Sapuan Ayam dan Sapuan Tuna Ladies Choice pada hari Rabu 11 Ogos bersama kami, di mana kita akan sama-sama Mia Sarah dan ibunya untuk perkongsian hidangan mudah lagi berkhasiat. Teruskan bersama Wanita hari ini TV3, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan sampai di sini sahaja siaran 9 Ogos bersama dengan saya dan juga Hawa, dan WH akan kembali esok bersempena dengan awal Muharram dengan satu lagi topik, iaitu hijrah kehidupan baharu. Ya, sekian saja perbincangan pada hari ini dan terima kasih kepada penerbit kami Siti Hafizah Aswati Sabjahan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye, jaga diri. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini.